Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tugasan 3 penulisan akademik yang bertajuk Analisis Keutuhan Wacana, Sumber Rujukan dan juga Kejelasan daripada artikel COVID-19 Masyarakat Malaysia ke arah ekonomi tanpa tunai yang dikaryakan oleh Nurul Ain Mustaqim. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, Muhammad Afif Haziq bin Saiful Fadlillah Al-Jufri. Dan yang kedua saya, Muhammad Ifanuddin bin Sekari Jafni. Dan juga yang ketiga, Farizul Syahmi bin Khairul Anwar. Jadi pada pagi ini kami akan membahaskan dengan lebih lanjut berkenaan analisis keutuhan wacana. Yang pertama, definisi wacana. Yang kedua, konsep keutuhan wacana. Yang ketiga, analisis keutuhan wacana dalam artikel. Yang keempat, kemahiran membuat rujukan. Dan yang terakhir, kejelasan dalam penulisan. Poin kami yang pertama adalah definisi wacana. Nik Safiah Karim 2003 menyatakan bahawa wacana ialah gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Wacana juga membawa maksud keseluruhan tutur kata yang merupakan satu kesatuan, ucapan, pertuturan dan juga percakapan. Wacana juga merupakan satu perbincangan atau pertukaran idea secara lisan maupun tulisan. Dan seterusnya adalah konsep keutuhan wacana. Konsep keutuhan wacana ini terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, keutuhan leksikal, keutuhan semantik, keutuhan gramatikal dan juga keutuhan fonologi. Konsep inilah yang dinilai untuk memastikan keutuhan sesuatu wacana. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada konsep keutuhan semantik. Keutuhan semantik ini ialah satu jalinan ataupun hubungan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain, ataupun hubungan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Jadi fungsi keutuhan semantik ini ialah dia dapat menjelaskan lagi keutuhan wacana yang cuba diletakkan oleh pembaca ataupun penyampai. Jadi konsep keutuhan semantik ini terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama, hubungan semantik antara bahagian wacana, dan yang kedua, hubungan semantik antara latar wacana. Yang pertama, hubungan semantik antara bahagian wacana ini terbahagi, terdapat beberapa bahagian, dan saya akan cuba menjelaskan beberapa sahaja bahagiannya. Yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat, iaitu contoh ayatnya, Amir tidak bersungguh-sungguh semasa belajar, dia gagal dalam peperiksaan. Jadi dalam satu ayat tu dia menjelaskan sebab dan diteruskan lagi dengan akibatnya. Sebabnya Amir tidak bersungguh-sungguh semasa belajar, dan akibatnya dia gagal dalam peperiksaan. Jadi yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayat, Nabila sangat rajin belajar, dia ingin berjaya dalam pelajaran. Jadi di situ dia letakkan dua-dua, sebab dan tujuan. Sebabnya Nabila sangat rajin belajar, dan tujuannya dia ingin berjaya dalam pelajaran. Ya, yang seterusnya iaitu hubungan sebab dan hasil. Contoh ayat, Aisyah sangat rajin belajar, dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan penilaian menengah rendah. Okey, baiklah. Yang kedua ialah hubungan semantik antara latar wacana, iaitu kesatuan topik, hubungan sosial antara penyampai dan pendengar, iaitu komunikasi antara penyampai dan pendengar. Dan yang terakhir, laras bahasa yang digunakan, sama ada bahasa yang normal, yang
mesra dan sebagainya. Baiklah, setelah saya menganalisis contoh keutuhan semantik berdasarkan artikel yang saya kaji, yang kami kaji, saya mendapati beberapa keutuhan semantik, dan contohnya yang saya dapat ialah hubungan sebab dan akibat pada perenggan pertama, iaitu virus ini merupakan strain baharu coronavirus yang sebelum ini tidak pernah dikenal pasti. Itu sebab dia, dan akibatnya Malaysia juga turut terkena tempias pandemik ini, dan sehingga tahun 2021 wabak ini bukan sahaja masih lagi dan seterusnya lah. Dan yang kedua ialah yang saya dapat hubungan sebab dan hasil. Baiklah, kalau kita tengok yang line merah itu ayatnya, masyarakat Malaysia terutamanya golongan muda sudah beralih kepada pembelian secara atas talian. Itu sebabnya, dan itu hasilnya penggunaan wang fizikal yang menjadi teras penggunaan rakyat Malaysia sebelum terjadinya pandemik ini juga turut mengalami peralihan. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada konsep keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal adalah berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Sifat dan fungsi perkataan itu sendiri boleh ditafsirkan lebih dari satu makna. Menurut Nigel McCarthy 1991, bentuk leksikal yang mempunyai pertautan makna akan mempengaruhi kejelasan sesebuah wacana. Di dalam keutuhan leksikal ni terdapat 6 konsep keutuhan leksikal ni dalam satu artikel. Yang pertama adalah hiponim. Hiponim merujuk kepada kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Seterusnya kita ada homonim. Homonim merujuk kepada perbezaan makna berdasarkan konteks dan situasi, atau kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai erti yang berlainan. Seterusnya adalah antonim. Antonim adalah kata-kata atau leksikal yang membawa makna yang bertentangan. Pemilihan pasangan yang sesuai akan menentukan ketepatan makna wacana. Yang keempat, kita ada lawan kepada antonim, iaitu sinonim. Sinonim merupakan satu konsep yang menunjukkan bahawa terdapat pelbagai kata atau leksikal yang menyokong makna yang sama atau hampir sama. Yang kelima, kita ada pengulangan kata yang sama, dan konsep keutuhan leksikal yang terakhir adalah kolokasi. Kolokasi merupakan dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada analisis contoh keutuhan leksikal berdasarkan artikel. Jadi di sini saya datangkan dua perenggan daripada satu artikel yang saya pilih yang menunjukkan beberapa konsep keutuhan leksikal. Jadi kita tengok pada perenggan yang pertama yang saya pilih. Antara konsep keutuhan leksikal yang terdapat dalam perenggan tersebut adalah konsep pengulangan kosakata, iaitu kerajaan dan juga pembelian. Baiklah, perkataan-perkataan tersebut saya gariskan dengan warna hijau kerana ia menunjukkan pengulangan kosakata di dalam suatu ayat, iaitu yang menunjukkan konsep pengulangan kosakata. Seterusnya terdapat juga konsep keutuhan leksikal, iaitu antonim. Seperti perkataan yang saya gariskan dengan warna merah, iaitu pembelian secara langsung dan juga pembelian secara atas talian. Di sini dapat kita tahu bahawa itu adalah antonim, iaitu pembelian secara langsung, iaitu secara fizikal, adalah berlawanan dengan pembelian secara atas talian, iaitu secara online. Itu menunjukkan konsep keutuhan leksikal, iaitu antonim. Seterusnya terdapat juga konsep keutuhan leksikal, iaitu kolokasi, yang saya gariskan perkataannya dengan berwarna biru, iaitu wang fizikal. Wang fizikal itu menunjukkan kolokasi bahawa wang dan fizikal tersebut merupakan dua perkataan yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan dengan satu sama lain. Okey, baiklah. Terusnya kita lihat kepada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua pun terdapat
konsep yang sama iaitu konsep pengulangan kosakata. Di situ yang saya gariskan dengan warna hijau iaitu kosakata pandemik dan juga wabak. Selain itu, terdapat juga konsep antonim dalam perenggan kedua iaitu seperti yang saya gariskan dengan warna merah iaitu perkataan bersedia ataupun tidak. Dan konsep terakhir yang saya dapati daripada dua perenggan ini adalah konsep hiponim iaitu dengan perkataan yang saya gariskan dengan berwarna ungu iaitu memberi temparan yang hebat. Ayat ini menerangkan hiponim di mana kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Baik, kemudian konsep keutuhan wacana yang seterusnya adalah konsep keutuhan gramatikal. Konsep keutuhan gramatikal ini terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, penanda rujukan. Penanda rujukan sebagai kata ganti nama diri orang dan juga kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama diri orang adalah seperti saya, dia, kamu, mereka. Manakala kata ganti nama tunjuk adalah itu dan ini. Yang kedua adalah penanda penggantian. Penanda penggantian merupakan proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur dalam ayat yang lain. Ianya terdiri daripada penanda penggantian nominal, penanda penggantian verbal dan juga penanda penggantian klausa. Kemudian konsep keutuhan gramatikal yang ketiga adalah penanda elipsis. Elipsis merupakan unsur penyelapan bagi mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Elipsis juga digunakan dengan menggugurkan perkataan atau frasa yang telah diketahui oleh pembaca. Yang keempat adalah penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi menjadikan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Penanda penghubung juga digunakan untuk menyatakan pelbagai jenis hubungan. Terdapat 6 jenis kata hubungan. Yang pertama, penghuraian, pengembangan idea, penambahan, tentangan, penghubung musabab dan juga penghubung tempoh. Keutuhan gramatikal dapat diberi contoh berdasarkan artikel yang dianalisis. Seperti contoh, penggunaan perkataan ini yang banyak digunakan menunjukkan kemantapan keutuhan gramatikal dalam sesebuah artikel. Seterusnya, contoh keutuhan gramatikal yang lain yang kami perolehi adalah seperti perkataan secara tidak langsung, hasilnya, pada masa yang sama dan selain dari manfaat terbesar. Penggunaan kata ini menunjukkan penanda penghubung yang merupakan salah satu daripada keutuhan gramatikal. Contoh keutuhan gramatikal yang seterusnya adalah penanda penggantian seperti dalam perenggan yang kedua iaitu selain dari manfaat terbesar iaitu mengelak dari berlakunya rombakan wang tunai, pembayaran secara digital ini boleh dilakukan di mana-mana sahaja lokasi pada bila-bila masa sahaja. Pembayaran sebegini lebih menjimatkan masa kerana tidak perlu beratur di mesin-mesin automated teller machine iaitu ATM serta perlu menjaga standard operation procedure iaitu COP di tempat umum. Pada ayat 1 dan ayat 2 ini menunjukkan penanda penggantian yang mana ayat kedua membawa maksud yang sama daripada ayat yang pertama. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak. Kita akan pergi kepada konsep keutuhan fonologi. Seperti yang dalam slide, keutuhan fonologi dalam suatu artikel dapat dilihat dari segi hentian suara, lantunan suara dan intonasi suara. Jadi aspek keutuhan fonologi ada 3. Yang pertama, hentian suara. Yang kedua, nada suara. Dan yang ketiga, intonasi suara. Okey, yang pertama, hentian suara. Apa itu hentian suara? Hentian suara ialah kesenyapan atau hentian ayat yang membawa
makna yang berbeza. Jadi apabila kita hentian suara ini, dia membantu pendengar ataupun pendengar supaya lebih memahami maksud ataupun makna yang disampaikan oleh penyampai. Contoh yang pertama, kakak Suraya makan karipap di kafe, iaitu tiada hentian suara. Yang ketiga, cuba kita letakkan hentian suara. Kakak Suraya makan karipap di kafe, ada perbezaan di situ. Jadi itulah fungsi hentian suara. Dan yang kedua, nada ataupun intonasi. Nada ataupun intonasi ni lebih kurang sama. Jadi intonasi dan nada suara ini dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Jadi intonasi dan nada suara yang berbeza membawa maksud yang berbeza. Maksudnya, cuba kita gunakan intonasi yang berbeza pada ayat yang sama. Contoh ayat yang sama tapi kita gunakan intonasi yang berbeza. Contohnya intonasi marah, gembira, kita gunakan pada ayat sama, pasti akan lain bunyinya, maksudnya akan lain. Okey, contohnya yang pertama, Nilofa keluar daripada rumah ini. Yang kedua, Nilofa keluar dari rumah ini. Okey, nampak perbezaan di situ. Dan yang ketiga, Nilofa keluar dari rumah ini. Itu pertanyaan. Okey. Baiklah, seterusnya analisis contoh keutuhan fonologi berdasarkan artikel yang kami kaji. Yang pertama, saya mendapat hentian suara dalam satu perenggan ni. Dia menggunakan hentian suara. Contohnya, untuk terus relevan dan selamat di era COVID-19 yang tidak diketahui tarikh perakhirannya, masyarakat Malaysia dari semua kategori pendapatan isi rumah perlu akur dan mula mengaplikasikan pembayaran tanpa tunai dengan kadar yang segera. Dan di situ dia menggunakan hentian suara. Dan cuba kita tak gunakan hentian suara di situ. Contohnya, untuk terus relevan dan selamat di era COVID-19 yang tidak diketahui tarikh perakhirannya, masyarakat Malaysia dari semua kategori pendapatan isi rumah perlu akur dan mula mengaplikasikan pembayaran tanpa tunai dengan kadar yang segera. Nampak tak? Dia punya maksud itu lari sedikit, dan malah dia dapat dia juga telah menyukarkan pendengar untuk memahami apa yang cuba disampaikan. Dan yang kedua, intonasi suara. Okey, intonasi suara yang saya dapat di sini adalah pada satu perenggan, dan ini sesuai dibaca dengan intonasi gembira. Dan intonasi gembira iaitu antara saluran pembayaran tanpa tunai yang popular di Malaysia ialah JomPay, FPX, MyDebit dan Direct Debit. Dekat situ dia seolah-olah dia mengiklankan benda tu. Terima kasih. Kemudian, kita akan bahaskan tentang kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang dianalisis. Yang pertama, penulis mempunyai koheren dan kohesi yang mantap dalam artikel yang ditulis. Yang kedua, artikel ditulis menggunakan bahasa yang teratur dan tersusun. Yang ketiga, penulisan artikel mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan logik. Dan yang terakhir, penyusunan ayat oleh penulis yang digunakan dalam perenggan mencapai kejelasan dalam penulisan. Jadi seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan kohesi dan juga koheren?
Kohesi, menurut Michael Halliday dan Ruqayyah Hassan tahun 1980, kohesi adalah pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Manakala koheren pula bermaksud, menurut Asmah Haji Omar tahun 1993, koheren ialah kesinambungan atau kerikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana. Jadi poin yang seterusnya adalah berkenaan kohesi. Sebelum saya menerangkan berkenaan kohesi ini, eloklah kita menerangkan berkenaan maksud kohesi. Kohesi ini memberi maksud bahawa ianya adalah beberapa bahagian ayat yang saling bertautan dan berkaitan yang digunakan dalam satu wacana. Kohesi ini juga bermaksud tautan yang merujuk kepada aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Tautan ini pula membawa maksud keserasian hubungan antara satu unsur linguistik lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Contoh yang boleh kami lampirkan berdasarkan slide kami, bermula ayat daripada perenggan pertama. Sebagai contohnya, pada penghujung tahun 2019, dunia telah dikejutkan dengan penularan pandemik baharu dan sangat berbahaya, iaitu wabak coronavirus 2019. Virus ini merupakan strain baharu coronavirus yang sebelum ini tidak pernah dikenal pasti. Jadi berdasarkan petikan tadi, kita lihat bahawa ayat yang berkenaan iaitu wabak coronavirus 2019 atau COVID-19 ini adalah ayat yang pertama atau ayat asal. Dan juga ayat kedua, virus ini merupakan strain baharu coronavirus adalah ayat yang menerangkan balik maksud daripada ayat pertama tanpa mengubah maksud ayat. Ataupun yang lebih mudah, perkataan kedua, virus ini menerangkan daripada ayat yang pertama iaitu coronavirus dan ianya saling bertaut. Seterusnya, contoh kohesi yang kedua berdasarkan petikan yang kedua. Contohnya, secara tidak langsung, virus ini memberi impak yang tinggi terhadap perubahan dalam sektor ekonomi Malaysia. Lantaran dari penularan virus ini, ia menambahkan pertumbuhan perusahaan, mempengaruhi aliran penjualan dan melambatkan produktiviti serta mengganggu pemasaran produk, barang dan perkhidmatan di seluruh negara. Dengan langkah kerajaan mengawal penyebaran virus ini, beberapa perintah kawalan pergerakan iaitu PKP diperkenal pihak kerajaan. Jadi kita lihat daripada ayat pertama dan ayat kedua ini, ianya membawa kepada maksud yang sama iaitu berkenaan impak atau kesan. Dan pada ayat yang kedua berkenaan langkah pencegahan. Dan daripada ayat pertama dan ayat kedua ini ianya saling bertaut dan membawa kepada satu maksud. Jadi, pertautan dua ayat ini merupakan contoh kohesi yang dapat kita lihat secara jelas, dan kohesi ini juga mampu untuk mempengaruhi keutuhan wacana dalam artikel tersebut. Contoh koheren. Baiklah, seperti yang kita tahu, koheren ialah kesinambungan ataupun keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana. Jadi, terdapat dua contoh koheren dalam sesuatu artikel, iaitu contoh koheren berdasarkan perenggan dan juga contoh koheren ayat dan ayat. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu kepada contoh koheren berdasarkan perenggan dan perenggan. Jadi, contoh yang saya datangkan di situ adalah seperti yang kita lihat dalam perenggan pertama, dia membahaskan tentang pembayaran tanpa tunai. Jadi, apa itu contoh koheren perenggan ini adalah kesinambungan ayat daripada perenggan yang pertama dan juga perenggan yang kedua. Seperti kita lihat juga, perenggan yang kedua itu juga membahaskan tentang benda yang sama iaitu pembayaran tanpa tunai untuk menguatkan lagi isi-isi daripada perenggan yang pertama. Manakala contoh koheren berdasarkan ayat dan ayat pula ialah seperti saya datang ke situ dalam suatu perenggan, seperti kita lihat dalam ayat pertama ada mengatakan bahawa
antara saluran pembayaran tanpa tunai yang popular di Malaysia ialah JomPay, FPX, MyDebit dan Direct Debit. Jadi, apa itu contoh kelahiran ayat dan ayat adalah berdasarkan ayat pertama, ayat yang kedua menyatakan tentang fungsi yang berkaitan dengan apa isi yang dikatakan oleh ayat pertama tersebut. Jadi, ayat keduanya adalah JomPay adalah perkhidmatan yang membolehkan pelanggan membayar secara bil melalui internet atau perbankan mudah alih. Jadi di situ kita dapat lihat kesinambungan ayat daripada ayat yang pertama yang menyatakan tentang contoh-contoh pembayaran tanpa tunai, dan ayat kedua menyatakan tentang fungsi-fungsi bagaimana pembayaran tanpa tunai contoh-contoh tersebut dapat berlaku.